Okey, kita teruskan untuk 5.4 exponential and logarithmic function. Okey, mungkin graf ni agak baru bagi anda lah. Tapi hari itu kita dah bincang dalam kelas kan. Okey, exponential and logarithmic function. Saya dah bagi gambaran itu apa perkaitan rapat di antara exponential function dan juga logarithmic function. Okey, so kalau dia adalah graf exponential, so inverse dia adalah logarithmicnya lah. Kalau dia adalah logarithmic function, maka inverse-nya adalah exponential. Okey, dia macam tu. Sebab tu subtopik ini diletakkan sekali supaya anda nampak hubungan di antara exponential dan juga logarithmic function. Okey, so untuk 5.4 ni saya mintalah anda kalau boleh dapatkan kertas graf. Kertas graf tu besar kan. Anda boleh bagi 4 lah, boleh jimat sikit kan. Boleh latih-latih lakar graf. Okay, sebab nanti biasanya untuk bahagian exponential and logarithmic function ni, dia ada satu soalan yang sangat popular, iaitu soalan dia berbunyi lebih kurang, dia kata sketch the graph of exponential. Okay, mungkin graf yang ini, graf A ni katakan, graf fx equal to ex. Kemudian dia suruh apa? Dia suruh sketch the inverse on the same axis. Maksudnya anda lakar graf fx dan juga inverse-nya pada paksi yang sama. So, bila macam tu, kita punya scale pada kertas graf kita tu, bila kita nak lakar dan sebagainya, dia mestilah scale yang sama. Contoh, kalau dekat X tu 1 cm tu 1 unit, dekat Y tu 1 cm pun 1 unit juga. Dia mesti sama, tak boleh berbeza. Okay. Alright, kita pergi satu persatu. Okay, soalan untuk 11 ni dia kata state the domain and range for the following function and sketch a graph. Okay. So yang ni untuk graf exponential ni, so graf yang asal ni graf A, fx equal to ex. Jadi kalau kita lihat A, B, C, D, E, F ni, sebenarnya soalan ni nak memberi gambaran pada anda lah macam mana perubahan-perubahan yang berlaku lah bila kita berikan function yang macam ni. Contohnya asal dia fx equal to ex. Okay, jadi kalau kita lihat perbincangan kita nak lakar graf ex ni, yang pertama domain x dia, maksud dia kita boleh ganti semua nilai lah. Sebab x negatif tak ada masalah, kosong pun boleh, positif pun boleh. So domain bagi function ni adalah negatif infinity ke infinity. Namun begitu, sebab kita nak lakar tu biasanya dekat dengan origin, so biasanya nilai gantian x kita mungkin negatif 2 sampai 2, mungkin negatif 3 sampai 3 kan. Step dia satu. Sebab kalau graf exponential ni kurang-kurangnya kita kena ada 5 titik lah cantik. Kalau 3 tu tak berapa nampak sangat. Okay. Okay, lepas kita tentukan domain, kita tahu dia punya shape sebab kita dah pernah buat yang ini. So next table tu tadi ikut nilai yang tadi saya beritahu. Okay, anda boleh masukkan dalam table anda nilai negatif 2 sampai 2. Step dia satu. Lepas tu tengok apa yang berlaku pada nilai y. Mungkin nilai y kita untuk graf exponential ni, nama pun exponential kan. Kadang nilai x dia, nilai gantian x yang kita pilih tadi menyebabkan nilai y terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kan? Mungkin kadang-kadang kita ganti x tu sama dengan negatif 2, tiba-tiba jadi berapa? Kalau negatif 2, tengoklah function macam mana kan. Kuasa negatif ke kuasa positif kan. Kalau macam ni, biasanya kalau A kuasa X ni, kalau X saya ganti dengan 2, mungkin dapat 50 ke kan. Kadang-kadang kalau function berbeza sikit, tiba-tiba jadi 100, 1000 pun ada. Jadi, kita pilih je lah nilai X yang sesuai dengan graf yang kita nak lakar. Okay, lepas tu boleh plotkan dan kita lakarkan graf kita. So biasanya graf EX ni dia mesti ada intercept dekat Y axis. Maksud dia anda boleh gantikan lah, bila X sama 0, tengok Y dia berapa. Itu boleh membantu anda untuk lakar dengan lebih baik lah. Okay. So nanti kalau kita lihat graf ini, graf EX, graf yang asal. Kalau B ni kita letakkan coefficient 2 kat sini. So basically bila kita letakkan nombor 2 ni, bentuk graf tak berubah. Cuma graf itu mungkin semakin besar, semakin kuncup
Kalau dia kuasa macam ni, kuasa negatif X, tengok apa jadi nanti. Kedudukan dia macam mana. Yang ni pula, negatif 2 kat sini. Apa berlaku pula? Yang ni pula, ada elemen tolak 1 kat sini. Yang ni pula, ada elemen tambah 1 kat sini. Tapi walau bagaimanapun, sebenarnya untuk kita lakar graf ni, keadaan terbaik bagi saya guna table. Tak payah fikir banyak. Okey, buat table. Bila nilai X kita berapa, lepas tu plotkan. Lepas tu kita dah tahu rupa dia kan, shape dia macam mana. So just plotkan dan lakar graf dia. Okey, kita tengok graf yang pertama. Ini graf EX. So domain negatif infinity ke infinity. Okey, range kita dapat selepas kita lakar graf. Okey, so kalau tadi saya kata kita pilih nilai X dia negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Okey, lepas tu kita plotkan. So kita akan dapat nilai-nilai kat sini lah. Kalau negatif 2 kat sini, negatif 1 kat sini, 0 kat sini. Ini yang saya beritahu tadi. Dia mesti ada y-intercept. Kemudian 1 plot kat sini, 2 tengok kat sini. Kalau nilai 2 ni tidak terlalu besar, kita ambil lah. Kalau tak, kita just simply sambungkan saja graf ni. Sebab graf bentuk exponential ni mesti bentuk dia macam ni. Dia panggil smooth curve. Okay. Dan untuk pengetahuan anda, graf exponential ni dia ada satu elemen penting yang dipanggil sebagai horizontal asymptote. Tapi dekat sini kita tak bincang lagi lah. Tapi saya dah boleh beritahu awal. Sebab lepas saja topik ni, kita akan masuk pada bahagian limit and continuity kan nanti. So perbincangan ni memang tentang asymptote. So kat sini sebenarnya kita ada satu garisan dipanggil horizontal asymptote iaitu y equal to 0. Sebab tu graf kita ni dia mesti approaching the asymptote. Alright. So lengkap lah. Siap lah graf kita ni. Sebab tu kalau guna table dia tak ada masalah. Plot. Sambung. Tapi make sure bila sambung tu jangan berhenti dekat titik yang kita plot tu. Dia mesti, kalau bahagian ni mesti menghampiri asymptote. Kalau bahagian ni mesti lebihkan. Okay. Nama exponential tu datang daripada ni. Bila X bertambah, Y dia bertambah dengan sangat pesat. Macam tu. Okay, range macam nak cari. So, anda letak pen anda horizontal kat sini. Gerakkan. Fokus pada ni, garisan ni, graf ni. So, garisan ni sebenarnya dia menghampiri kosong pada nilai Y. Sebab tu, range kita ni, dia kosong tapi tak boleh sama dengan kosong. Sebab tu kita letak bracket macam ni. Dia bukan square bracket. Lepas tu, dia pergi pada infinity. Okay, jelas? Ini graf E kuasa X. Yang untuk graf 2E kuasa X, idea dia sama. Jadi kalau anda masuk dalam table tu, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Mungkin dari segi kalau kita plot tu, nilai dia dah jadi terlalu besar kadang-kadang kan. So, apa anda buat? Anda plotkan saja, lepas tu je sambungkan. Sebab nampak tak? Graf A dengan graf B ni, sama rupa dia. Cuma ni mungkin dia membesar, mungkin mengucuk macam tu. Kalau kita bincang dunia domain, sama. Negatif infinity ke infinity. Range pun sama. Sebab graf ni dia tak tergantung macam ni. Sebab ini dia masih lagi menggunakan asymptote y equal to 0. So this graph, sebenarnya dia kalau kita mampu nak lakar sebelah sini, graf ni dia semakin menghampiri kosong. Y sama dengan kosong. Tapi tak akan jumpa sampai bila-bila. Okay. So anda boleh nampak. So ni sebenarnya repetition process bila nak lakar graf ni. Cuma bentuk graf ni je. Macam orang ada kurus, ada gemuk. Okay, C 2e to the power of negative x. So fokus pada ini, kuasa yang negatif. Apa berlaku kan? Jadi ini sebenarnya nak dapat idea je lah. So kalau anda nak ingat, anda ingat lah. Okay, negative x. Nampak tak? Dia twist. Dia reflect dekat garisan ni. Y sama kosong ni kan. So dia ke sini pula. Nampak tak? Tapi sebenarnya tak payah nak ingat pun. Kalau ingat lupa kan. So anda just masuk dalam table tu. Negatif 2 ke 2. Negatif 2 tengok plot kat mana. Negatif 1 dekat mana. Kosong dekat mana. 1 dekat mana. 2 dekat mana. Automatik dia akan dapat graf tu. Tak payah fikir. Yang penting jangan berhenti dekat point yang kita pilih. Mesti sambungkan. Tadi berhenti kat negatif 2 kan. X negatif 2 Y dia berapa kan. Sambungkan. Dia mesti ada rupa macam ni. Okey. Terusnya kita tengok graf D ni graf D. Tengok D dulu. Graf D. Fokus anda tengok. Kuasa negatif X. Ni pun negatif juga. Jadi apa berlaku? Kalau dia negatif, nampak tak?
Dia tadi daripada atas kan macam ni kan. Dia reflect dekat garis y equal to 0 pula sebenarnya. Sebab tu dia ke bawah. Okay kan? Tapi sekali lagi saya nak beritahu, tak payahlah hafal bentuk-bentuk ni. Kan? So apa anda buat? Sama je. Anda buat table, negatif 2 sampai 2. Lepas tu, plotkan dia. Kalau negatif 2, kita akan confirm dapat titik kat sini. Negatif 1, confirm dapat kat sini. Kalau kosong, confirm dapat kat sini. Kalau 1, dapat kat sini. 2, dapat kat sini. Lepas tu, sambungkanlah graf tu. Jangan, sekali lagi, jangan berhenti dekat point yang kita tandakan. Mesti lebihkan. Kat sini, masih lagi dia menggunakan horizontal asymptote. So, graf kita ni dah akan approaching horizontal asymptote dia. Graf ini pula bagaimana? Dia akan ke bawah lah. Okay. Kalau kita contoh macam tadi kan, kita ada negatif 2, kita akan dapat plot kat sini. Kalau kita nak tahu betul-betul pergi mana kan, anda boleh guna kalkulator. Maksimumkan penggunaan kalkulator. Anda boleh ganti negatif 2.5 berapa, negatif 3 sini berapa, negatif 10 berapa. Kalau anda ada masa, boleh buat macam tu. Kita tengok apa berlaku pada graf yang ini. Okay. Tapi basically dia mesti macam ni. Okay. So dia mesti smooth curve. Nampak? Mesti graf yang licin macam ni. Tak mahu graf kita bengkok-bengkok, tak mahu. Alright, kita tengok E pula E. E. Okay, apa jadi pada E ni? Okay, E ni, ni dia kuasa negatif. Ini negatif. Tapi kat sini ada tolak 1. Apa jadi bila ada tolak 1 ni? Okey, jadi kalau kita nak nampak dengan jelas, sebenarnya anda boleh gantikan nilai kat sini. Okey, boleh gantikan. Tapi untuk mudah dia, negatif 1 ni, tadi kalau anda ingat, graf kita ni, dia punya horizontal asymptote adalah y equal to 0. Sebab tu bila elemen ini ditolak dengan 1, apa yang berlaku? Graf ni dia akan shift ke bawah. Kalau kita nak ambil pandangan tu lah kan, dia akan shift ke bawah. So maksud dia, kita akan ada satu garisan asymptote, horizontal asymptote, iaitu y equal to negative 1. Okay. Sebab tu graf kita ni, kalau kita tak dapat pun, tak nampak pun dia punya horizontal asymptote, tapi kalau kita guna table tu, bila kita ganti, graf kita ni dia tak akan cross ni, dia tak akan cross line negative 1. Dia hanya boleh menghampiri saja. Okay. Kalau tak percaya, anda boleh cuba ganti dengan nilai 5, 10, 20, kalau mampu 1000. Graf ni dia tak akan cross y equal to negative 1. Dia akan hanya hampir. Macam ni kan. Anda tengok macam dia sentuh. Ni sebenarnya tak sentuh ni. Dia menghampiri saja. Alright. Okey, untuk F, tambah 1. So, dia shift ke atas. Kalau dia y equal to 0, kan dia shift ke atas. Ini pun sama juga. Okey. Tapi bila kita bincang ni, anda boleh nampak lah. Peranan ni akan mempercepatkan kefahaman anda. Okey. Kalau tak, boleh guna table je. Ganti ni negatif 3 sampai 3. Tengok macam ni kan. Dan sebagainya. Kalau tak nampak graf dia, tambah lagi nilai. Tak ada masalah. Lepas tu kita plot. Kan. Kita plotkan dan kita akan dapat graf macam ni. Contoh ni negatif 3 kat mana, negatif 2 kat mana, negatif 1 kat mana. Saya tak pasti ni berapa kan. Anda kena kira. Yang penting masuk dalam table kan. Plot. So kita akan dapat graf. Saya nak beritahu tentang kekuatan table bila nak lakukan graf. Sebab kaedah ni lah anda akan guna untuk semua graf nanti. Okay? Sebab kita tak mampu nak hafal semua benda ni kan. Tapi kefahaman yang saya berikan kat sini memberi gambaran awal lah tentang apa graf yang kita akan dapat. Okay? So untuk kes ni kita ada satu garisan horizontal asymptote iaitu y equal to 0. So ini graf exponential. Ini graf exponential. Alright, kita nak teruskan dengan question number 12. Okay, number 12 ni tentang graf apa ni? Graf logaritmik. Okay, graf logaritmik. Sebelum ni banyak discuss graf log kan, tapi sekarang ni banyak ln. Sebab memang dalam higher pembelajaran peringkat lebih tinggi ni nanti lama-lama sudah tak jumpa sebutan log, kebanyakan ln. Okey, kita tengok satu persatu. Untuk part A ni kita ada fx sama dengan ln x. Okey, fx dia sama dengan ln x. Ini graf yang asal.
Okay, apa kriteria graf Lon? Ini pun sebenarnya saya dah bincang dalam kelas, saya dah tunjuk pun. Cuma ni menambahkan lagi kefahaman anda lah tentang graf Lon. Graf Lon ni dia ada karakter dia. Yang pertama dari segi domain. Domain dia macam mana? Log ni Lon lah kan. Log tu Lon tu log lah. Okay, anda bulatkan yang X ni. Nilai X ni dia mestilah greater than 0. Greater than 0. Lebih besar daripada kosong. Itu cara tentukan domain. Selepas dapat domain, anda boleh masukkan dalam table lah. Okay. Masukkan dalam table. Itu yang pertama, domain. Yang seterusnya, dia ada vertical asymptote. Contoh macam graf ni, X greater than 0. Maksud dia punya vertical asymptote dia X equal to 0. Okay. Itu maklumat yang kedua. Yang ketiga, graf Lon ni biasanya dia ada intercept. Okay. Dia ada intercept dengan x-axis. Bila masa dia intercept x-axis? Jadi cara mudah dia kalau nak fikir, ln 1 sama dengan kosong. Maknanya y sama dengan kosong. Jadi kalau untuk graf macam ni, interceptnya pada apa? 1, kosong. Betul? So, itulah 3 perkara sekurang-kurangnya di peringkat awal sebelum kita nak buat table. Okay, yang pertama tentukan domain. Yang kedua tentukan dia punya vertical asymptote. Yang ketiga tentukan dia punya intercept dengan x-axis. Okay, selepas anda dapat dia punya 3 perkara tadi, barulah anda buat table. Okay. Sebab itu dalam kelas saya tekankan di antara vertical asymptote dan juga intercept. Vertical asymptote dengan intercept, kita mesti ada sekurang-kurangnya satu nilai. Okay. So dekat situ nanti bila anda buat table guna calculator tu, anda buat adjustment lah. Separuh daripada jarak di antara vertical dengan dia punya intercept tu, anda pilih satu titik. Okay. Yang lain tu tak ada masalah. Sebab nak lakukan graf Lon ni mesti lebih daripada 3 lah. 4-5 titik tu cantik lah untuk lakukan graf. Okay. So basic yang kat sini. Kemudian untuk graf yang lain ni pun sama. Anda tengok ini ln X dengan 2. Mana shape sama, mungkin lebih besar kan. Lepas tu sini X tolak 1. Dekat sini berubah. Okay. Ini terbalik 1 tolak X. Pasang. Ini ada tambah 1. Yang ni tolak 2 tolak X tambah 1. Nampak tak? Jadi kalau anda ingat ni, memang saya ingat lupa kot. Jadi cara yang terbaik guna table. Guna table selesai masalah. Okay, tengok satu-satu Kita tengok A dulu. Tengok yang A dahulu. Okay, tengok graf A graf A. Okay. Kita ada graf fx sama dengan ln x. Okay, domain tadi saya beritahu, tentukan domain. X ni mesti lebih besar daripada kosong. So we can write the domain in this form. In dalam interval 0 to infinity. Okay, range ni tak apa. Nanti bila lakukan graf baru kita dapatkan range. Okay, so ini yang saya maksudkan tadi. Bila dapat domain, ingat anda buat table tau. Saya kata tadi apa? Lukis atas kertas graf. Itu yang terbaik. Kertas graf tu size A4 tu ada bagi 4. Sebab ada banyak graf nak buat kan. Okay, practice. Guna kertas graf tu baik. Okay, saya ulang balik apa saya cakap tadi. So, graf yang asal ni penting. Okay, yang pertama, dapatkan domain. Yang kedua, dapatkan vertical asymptote. So, anda boleh labelkan sini X equal to 0. Ni X equal to 0. Okay, kemudian intercept. Intercept bila X equal to 1, ln 1 kosong kan. Sebab tu koordinat ni adalah koordinat 1, kosong. Okay, so, bila anda buat table, kan, anda boleh pilih nilai table anda tu dalam calculator tu. Start daripada kosong. Anda mula negatif 1 pun boleh. Negatif 1 sampai 4 contoh negatif 1 sampai 4 ni anda lebihkan negatif 1 sajalah saya nak tunjuk So bila kita mula negatif 1 sampai 4 start negatif 1 and the 4 for step dia 1. Okay. So bila kalkulator berikan nilai tablet, nanti kalkulator dia akan keluarkan negatif 1 error, kosong error. Apa maksud dia? Maksud dia domain tak ada lah kat situ. Itu antara perkara yang kita boleh lihat. Kelebihan kalkulator tu boleh bantu kita untuk fahamkan lagi tentang kefahaman kita. Okay, tapi bila 1 dia akan tunjuk dekat ni. Okey, saya ulang balik.
Kalau kita ambil macam tu, nanti titik yang dekat sini tak dapat graf bawah ni tau. Graf bawah ni tak dapat. Kita akan dapat graf yang atas je. Jadi sebenarnya kalau lukis macam tu salah. Dia panggil incomplete, tak lengkap. Sebab tu step tadi tak boleh pilih satu. Kita kena pilih 0.5. Saya ulang balik. Anda boleh pilih mula pada 0 sampai 4. Step dia pilih 0.5. Ini maksud saya tadi. Di antara vertical asymptote dengan intercept, pilih satu titik. Sebab kita kena make sure kat sini ada satu point. Barulah kita boleh lakar graf ke bawah macam ni. Lepas tu graf atas ni macam ni. Jadi keperluan nak lakar graf tu mesti ada satu titik di antara vertical dengan intercept. Okey, anda dapat satu titik kat sini. Lepas tu mungkin kat sini anda dapat dua titik. Anda boleh sketch dengan baik. Ingat jangan berhenti pada titik yang kita tanda. Mesti lebihkan. Sini kita dapat 1 point kat sini, katakan 0.5 dapat nilai kat sini. Jangan berhenti kat sini. Mesti lebihkan. Lebihkan ke mana? Lebihkan graf kita ni mestilah menghampiri vertical asymptote. Nampak? Mesti macam tu. Baru graf tu lengkap macam yang anda nampak. Okey, selepas dah lengkap, barulah anda tentukan dia punya range dia. So range dia, ingat fokus nilai y ya. Negative infinity sampai infinity. Sebab graf ni confirm lah dia akan, anda nampak ni graf ni macam jumpa kan. Tapi kalau pakai mikroskop ni, dia tak jumpa ni. Dia menghampiri saja. Graf ni pula bagaimana? Dia tak turun ke bawah, dia naik atas. Sebab tu dia pergi infinity. Right. Okay, jelas So daripada sini nanti yang lain dia akan jadi mudah. Yang lain tak ada apa-apa.